ada seorang perempuan DM. Saya tak sure real account ataupun fake account. Tapi nampak macam real. Dia kata nak minta gambar yang bukan-bukan lah kan. Dekat Idin lah? Ya, dia DM dekat Instagram. Nak minta gambar. Idin kalau Idin hantar gambar macam ni mesti comel kata. Memang menakut kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke rancangan Podcast Borak Tarbiyah. Saya Anik Muhai selaku hos anda. Alhamdulillah guys, hari ini kita akan membicarakan mengenai topik bicara hati ke hati. Nak bicara dengan siapa? Saya akan perkenalkan tetamu jemputan kita sekejap saja lagi. Tapi saya nak shout sendiri sebenarnya. Pada permulaan podcast ni saya nak nyanyi sikit lah. Panel kita pun tengah orang kata apa, ayat Johor dia meretan je kan, nak mengupas topik mengenai hati ke hati ni. Bagi saya nyanyi dulu. Okey. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa, dibelah-belah. Cewa. Okey, maaflah guys, shock sendiri. Tapi sebelum saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini, insya-Allah izinkan saya cakap dulu mengenai beliau. Ada orang kata muka dia sama macam saya. Ada orang kata beliau adalah seorang yang sangat menjadi apa orang kata? Bukanlah kegilaan, tetapi insan yang menjadi role model pada adik-adik, khususnya para remaja di luar sana. Dan beliau sudah mencapai 1.1 juta pengikut di Instagram, alhamdulillah. Kemudian pengikut yang ramai juga di TikTok. Tak boleh try sebab dah berkahwin. And siapa lagi kalau bukan saudara Idin Ramli. Assalamualaikum Idin. Waalaikumsalam Anik. Dan sihat? Alhamdulillah. Ini memang awkward betul. Orang kata muka kita sama. Cuba tengok. Sama ke tak sebenarnya? Of course. Saya handsome lagi. Yelah. Saya mengakulah. Sebab tetamu kan. Macam tu. Okay, Idin. Ramai yang terinspirasi dengan karya Idin. Saya sebut terus. Idin sebagai seorang penulis. Kemudian ramai yang terinspirasi dengan buku Hati ke Hati yang saya ada beli tu. Yang mana? Ada banyak. Kita ada 4 buku. Okey, sebutkan. Hati ke Hati yang pertama. Okey. Yang itu Berakhir Minum Kelabu. Lagi? Yang ketiga Noktah Yang Memujuk. Noktah Yang Memujuk. Yang keempat. Serius saya beli. Beli kat mana? Saya beli kat Shopee. Serius lah. Yes, yang keempat, yang terbaru Patah Sayap Sebelum Sembuh. Ya, saya beli yang Noktah Yang Memujuk. Actually, saya memang suka puisi. Dan bila saya baca tu, sejujur yang saya cakap, ramai insan yang susah untuk mendapat satu ruang jumpa kawan yang boleh mendengar nasihat. Tapi nasihat yang diberikan dalam Noktah Memujuk tu memang betul-betul memujuk ini. Alhamdulillah. Dan dengan cerita karya tu viral kat TikTok. Alhamdulillah. Sekarang ni dah masuk 90,000 naskah. 90,000? Alhamdulillah. Naskah? Ya. Kalau didarabkan dengan berapa ringgit tu berapa? Jangan. Okey. Itu dunia. Dunia Allah. Okey. Ramai yang mungkin belum mengenali Idin Ramli. Yang mana macam saya dah kenal lah tapi tak kenal terlalu dalam lah orang kata kan. Jadi boleh tak memperkenalkan diri anda? Okay, Assalamualaikum. Pandang mana ni? Pandang ni ke? Pandang situ. Pandang. Panas ni boleh tak? Okay guys, cringe. Okay, go. Okay, nama saya Muhammad Idin Ramli atau lebih dikenali sebagai Idin Ramli lah. Dan apa yang nak kenal sebenarnya? Ni nak kenal apa sebenarnya? Saya nak tahu sekarang ni umur berapa? Okay. Umur saya tahun ni 26 tahun. Saya dah berkahwin, seorang anak. Saya founder kepada Nasihat Holding Sdn Bhd. Lagi? Buku tadi ada 4. Buku ada 4. Saya penulis 4 buah buku. Hati ke Hati, Berakhir Minum Kelabu, Noktah Yang Memujuk dan Patah Sayap Sebelum Sembuh. Tajuk buku tu memang dramatik Yes. Kita kena buat dramatik. Betul. Supaya boleh ngap hati orang. Wah, nampak tu. Itulah yang kita dapat yang pertama. Okay, terima kasih Idin Ramli. So you guys yang masih belum kenal Idin Ramli, you guys boleh tengok dekat Instagram beliau. Memang ramai
followers dan konten pun viral mengenai nasihat-nasihat tentang senang cerita memujuk hati kita. Dan sejujurnya Idin, saya memang sangat terkesan dengan salah satu karya. Baru satu kan, belum lagi 3 saya baca. Bila saya baca buku tu, sebenarnya saya rasa ada something dekat Idin ni. Boleh tak mungkin Idin ceritakan, ada ke pengalaman perjalanan hidup sebagai orang kata Idin yang dulu sehingga Idin yang sekarang? Apa beza dia? Okey, baik Anik. Sebenarnya dalam kehidupan dunia ni kan, setiap orang dia diuji. Lain orang lain ujian, lain orang lain cabaran. Kita ada jalan masing-masing dalam menempuhi ujian tersebut lah. Sebab tu ujian ni satu perkara yang saya selalu pegang. Ujian tak pernah gagal mendewasakan kita. Kadang kita rasa lemah dengan ujian kan. Kita rasa macam ujian ni membunuh kita. Ujian ni menjatuhkan kita, seolah lemas, tak mampu nak bangun kembali. Yakin satu benda, ujian tak pernah gagal meninggalkan natijah yang baik dalam hidup kita. Kita tak akan pernah mati kerana ujian. Sebaliknya kita ni akan menumbuh kerana ujian. Itu kita kena pegang. Sebab tu dalam setiap ujian yang saya lalui, banyak benda yang saya belajar sebenarnya. Banyak benda yang saya dapat, banyak perkara yang menjadi sumber kekuatan sehingga saya berada dan berdiri pada saat ni lah. Saya dulu memang susah. Memang susah sangat, kehidupan begitu begini diuji. Dan apa beza saya yang dulu dengan yang sekarang adalah kerana impian saya untuk saya bangun dan saya capai impian saya pada hari ini. Bezanya dulu mungkin saya lemah kerana saya lemas dalam ujian, tapi bila saya melihat dan saya memandang di sisi ujian tu tak pernah gagal mendidik kita, maka saya boleh berdirilah pada hari ini. Saya boleh berjalan, bahkan berlari, terbang, naik macam-macam lah terbang. Macam-macam lah, macam-macam rupa lah terbangnya kan. Alhamdulillah. Mencapai impian. Jadi dalam buku tu Anik, dalam buku tu sebenarnya dia lebih kepada luahan hati saya lah. Sebab kita semua masalah hati sama je. Bila hati ni kecewa sama je, kita perlukan pujukan. Dan pujukan tu datang daripada hati supaya dapat memujuk hati juga. Betul. Memang dia daripada apa yang saya lalui dan apa yang saya pernah dengar, apa yang saya pernah terfikir, apa yang saya pernah terbaca, apa yang saya pernah lalui dan hadapi selama saya 26 tahun hidup kat dunia ni. Mungkin bagi orang nasihat tu biasa, tapi ada orang yang memerlukan, dia akan jadi nasihat yang luar biasa. Betul. Sebab akan membantu dia untuk bangkit lah macam tu. Betul. So, balik pada soalan tadi, boleh ke? Lama lagi ke? Sila. Okey. Balik pada soalan tadi, apa beza Idin yang dulu dengan Idin yang sekarang? Kalau dulu, kehidupan saya susah. Memang diuji. Saya pernah satu tahap memang tak ada apa nak makan. Rasa macam putus harapan dengan kehidupan. Rasa macam kenapa Tuhan tak bantu. Kenapa susah macam ni. Macam dah tak tahu kat mana nak paut dah harapan. Susah sangat. Kalau masuk bersamamu tu memang layak lah. Memang layak sangat lah. Pernah makan satu hari nasi, lauk bawang mentah. Kadang-kadang tak ada apa lauk nak makan. Letak dengan sambal. Sama nasi lemak. Beli RM2 kat kedai. Lauk tak ada. Ayam tu seketul tu kerat 4 beranak. Saya tak nak cerita lebih-lebih lah tentang family kan. Mungkin boleh jadi tak sedap nak dengar. Tapi nak bagi tahu memang ujian yang sangat dahsyat yang mungkin tak boleh diterima oleh semua orang. Mungkin ianya adalah satu nightmare untuk anak-anak zaman sekarang yang hidup. Bagi dia mungkin satu perkara yang ramai orang tak nak lalui. Ada saya dulu kehidupan yang sangat susah, and then saya belajar. Saya belajar bahawa ujian ni akan sentiasa menjadikan kita lebih baik. Kita kena terima. Apa yang kita boleh buat ni? Apa pilihan yang kita ada dengan ujian? Sabar. Sabar. Kita boleh tempuh. Kalau kita melawan, kalau kita marah, kalau kita sakit hati, kita macam-macam benda yang kita buat kan, kita tak dapat apa pun. Bahkan benda tu lagi akan melukakan hati kita sebenarnya. Betul. Kita marah, benda tu akan melukakan. Lagi berdarah dalam ni sebenarnya bila kita melawan dengan ujian tu. Betul. Sebaliknya bila ujian tu datang dalam hidup kita, tak ada pilihan lain. Sabar, sangka baik, syukur. Betul. Sabar, sangka baik, syukur. Sebab ada natijah yang Allah Ta'ala akan sajikan dalam hidup kita. Jadi tahun demi tahun berlalu. Nak cerita panjang ni. Mungkin berjam-jam podcast kita hari ni. Betul. Nanti saya rasa simpan dulu yang detail-detail tu. Kita akan cerita selepas ni insya-Allah. Okey, saya petik satu statement Idin kata dulu susah dan apa nak buat kan selain daripada sabar, tempuh kan dan bersyukur. Okey. Sejujurnya ramai di antara kita yang
menghadapi ujian tu dengan cara yang sukar. Disebabkan apa tau? Disebabkan diorang ni, kita lah, saya cakap kita lah. Disebabkan kita tidak menerima ujian tersebut. Kita merasakan bahawa expectation aku lebih. Tapi bila kita diuji, dia akan jadi macam dia below aku punya expectation. So why? Sebab tu kita marah dan sebagainya. Sebab itulah sebagai manusia yang saya dengar lah orang kata you only live once. Kalau kau tak mampu untuk orang kata hadap benda tu dengan rela hati, hadap dengan terpaksa, tapi cuba pandang dari sudut positif sesuatu benda. Dari situ dia akan jumpa. Sebab itulah dalam buku Idin saya baca sebenarnya. Betul saya baca tau. Bukan beli je. Saya baca banyaklah mengenai perkahwinan, mengenai move on dan sedikit sebanyak healing bagi diri saya. Itu seronok. Terima kasih Idin. Okey, soalan yang kedua. Boleh sambung Boleh, boleh. Okey, baik. Idin. Sekarang ni kalau ikutkan lah, Idin mempunyai pengikut yang ramai dan orang kata pengikut yang ramai tak semua orang suka kita. Betul. Betul tak? Kadang ada orang yang follow kita sengaja untuk mencari kesilapan dan menjatuhkan. Jadi bagaimana kehidupan Idin sebagai spotlight di mata orang? Okey, kehidupan Cerita sikit macam orang kacau ke alamak. Jangan tu jangan. Okay, jangan tu lah. Tak boleh. Macam mana? Berbeza lah kehidupan dulu dengan sekarang. Saya mula buat konten tahun 2019. 2019 tu mula start buat konten. Time tu bermula dengan lebih kurang 1,000 orang followers dekat Instagram. Jadi memang mula daripada kosong lah. Memang time tu ada kawan-kawan yang tak terima, ada kawan cuma merendahkan, kawan yang pandang rendah, hanya apa yang kita buat ni kan. Sebab mereka tak nampak hasil lagi. Betul. Mereka cuma nampak progres. Siapa je nak hargai progres kan? Orang cuma nak hargai hasil. Tu bila nampak progres, orang akan rendahkan, orang akan tengok sebelah mata dan sebagainya. Jadi kalau dulu memang orang tak kisah lah. Pergi mana-mana mall kan, jalan-jalan orang tak kisah, orang tak peduli lah. Sekarang ni lain ni. Sekarang ni walaupun dah kahwin kan, kadang perempuan datang ajak selfie semua. Kadang even laki, bukan setakat laki je. Yang merisaukan pun ada juga. Yang gatal-gatal sikit kan. Betul lah. Ada juga mungkin sebab kita ni terlalu handsome je. macam relatable lah. Saya rasa macam punya kisah yang sama. Faham macam tu lah. Bukan setakat laki. Laki yang lain macam sikit pun ada. Macam So, mana? macam mana lah kehidupan mula berubah. Dipandang orang. Orang sentiasa melihat kita. Salah kita orang akan mula naikkan. Memang selalu ramai yang saya perasan lah. Saya stalk kat Twitter. Saya nampak lah perkataan Idin. Minta maaf lah saya tengok kan. Ui memang boleh macam kena bash kan. Sebabkan mempromosikan, macam nak kata sebab benda dakwah lah, sensitif lah. Diorang kata lah sensitif. So bagi saya macam benda tu tak perlu diisukan. Tapi biasalah yang membenci akan tetap terus membenci. Betul. Kan? Diorang tak nak dengar. Diorang tak nak dengar apa-apa pun daripada kita. Diorang cuma nak dengar benda yang diorang nak dengar. Betul. Kita explain apa-apa pun, diorang takkan nak dengar pun. Yalah. Kecuali mereka yang ni lah. Yang terbuka hati dia nak dengar. Yang cuba nak fahamkan penjelasan kita. Betul dia. Lain macam spotlight di mata orang memang yelah macam kita pun kadang nak buat satu benda yang kita rasa macam nak buat dosa pun kita kan. Tapi apa pun benda tu, meskipun benda tu berlaku kan, kecaman ke, penghinaan dan sebagainya, benda tu jangan buatkan kita jatuh lah. Sebab bila kita dah ada tanggungjawab ni sebagai content creator, kita dah pencipta konten ni, kita kena bersedia dengan benda tu. Kita tak boleh expect bulan bintang. Kita kena expect ada juga perkara-perkara macam ni dan kita kena ready lah. So bila kita bersedia, so kita akan ni lah, kita kuat lah. Tak ada masalah lah dengan benda tu. Mungkin kadang-kadang kecewa juga hati kan. Sedih juga. Tapi nak buat macam mana? Orang dah cakap macam tu, terima je lah. Betul. Nak compare dengan ni kan. Tak nak compare. Tapi macam setiap orang ada dia punya capability dalam menempuh ujian tu kan. Saya sentuh satu benda yang Idin cakap tadi. Yang mana kita, saya tak boleh lah. Kalau dengan Idin ni, macam ni lah guys. Saya dengan Idin ni banyak soalan nak tanya. Tapi kadang takut benda tu jadi sensitif bagi setengah orang kan. Tapi tak apalah. Kita proceed pada soalan seterusnya. Okay Idin. Boleh tak kongsikan apa liku-liku ujian yang mungkin Idin hadapi dalam melaksanakan konten-konten dakwah ni dia? Alright. Yang kelakar ke, yang sedih, ceritalah. Macam mana? Apa yang mungkin Idin rasa waktu buat konten dakwah ni kan. Mungkin ada ujian yang macam mana orang tiba-tiba mengaku Idin ni sahabat baik dia ke. Ataupun orang kecam teruk lah.
Okay. Tukar gambar Idin Illuminati macam Ustaz ni buat kat saya sedih betul. Alright. Dalam Quran kan, dalam Quran ada satu ayat. Ni sepanjang ni lah, buat konten-konten macam ni lah. Okay. Sepanjang buat konten-konten macam ni, perkara yang menguatkan saya adalah satu ayat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Kita tak akan tertimpa dengan perkara yang kita hanya ditimpa dengan perkara yang telah ditetapkan. Apa yang ditetapkan itu je kita tertimpa. Benda lain tak akan. Benda lain tak akan datang dalam hidup kita kalau itu tidak ditetapkan. That's why bila benda tu datang, nak tak nak kita kena kuat, nak tak nak kita kena bersedia. Sebab itulah ujian Tuhan nak mendidik kita jadi lebih dewasa, untuk membuatkan kita lebih mekar, lebih menumbuh dewasa. Sebab tu ni antara selama saya buat konten ni kan, banyak sebenarnya, banyak ujian, cabaran, liku-liku. Cabarannya adalah kadang-kadang macam Anik cakap tadi, ada je tiba-tiba kita kawan lama, itu normal lah. Saya tak ingat tapi dia ingat kan. Mungkin ingatan dia kuat, ingatan saya lemah, tak tahulah. And then ujian wanita lah antaranya. Sebelum kahwin dulu, ujian wanita memang paling dahsyat. Saya pernah dapat, dari sensitif lah nak cerita. Boleh cerita ke? Pip kan Pip nanti kan? boleh Pip kan okay, sila. Ada seorang perempuan DM, saya tak sure real account ataupun fake account, tapi nampak macam real. Dia kata nak minta gambar yang bukan-bukan lah kan. Dekat Idin lah. Ya, dia DM dekat Instagram nak minta gambar. Idin kalau Idin hantar gambar macam ni mesti comel dia kata. Memang menakut kan. Ujian sebelum kahwin lah, ujian wanita paling banyak lah. Ada yang nak melamar jadi suami, yang lelaki nak melamar kita jadi risau. Lagi macam-macam rupa. Ada yang die hard fans kita, ada yang betul, yang support betul-betul tu kita hargai lah. Betul. Ada yang macam tahap psycho pun ada, tu risau lah. Macam tu, ujiannya begitulah. And then kalau dari segi masalah, problem yang besar sepanjang buat konten ni, itu je lah mungkin kecaman orang lah. Kalau ikutkan Idin buat konten tu kan, ada tak orang kata kau tak payah cakap lah Idin, macam tu ada tak? Kadang-kadang tak perasan benda macam tu. Sebab tak baca komen lah kan. Tak baca sangat. Buat apa nak baca, betul lah. Baca, menyakitkan hati je. Betul. Benda yang kita dah tahu akan menyakitkan hati kita, kenapa kita nak baca juga? Tak payahlah ambil peduli. Tak payah peduli sangat. As long as kita tahu apa benda yang kita buat. Kalau kita buat salah, ada orang tegur, kita ambil okey ni salah. Tapi kalau dia maki-maki, buat apa kita nak baca makian orang? Itulah salah satu tips guys. Kalau you guys nak buat konten di sosial media, jangan baca komen. Nampak? Tips bahaga tu nak kena bayar berapa ni? Tak adalah. Okey, sambung sila. Okey. Buat apa kita nak baca makian orang? Tak payah, kita tahu makian tu memang menyakitkan hati. Betul lah. So abaikan je. Abaikan je. Fokus pada orang yang menyayangi kita. Ya, betul. Yang support kita. Yang benci seorang, yang support 10 orang. Betul. Ramai. InsyaAllah. Okay. So Idin, saya nak sentuh juga mengenai nasihat yang Idin katakan. Founder kepada Nasihat Holding Sdn Bhd. Saya kalau dengar-dengar macam Holding Sdn Bhd ni, orang kata datuk-datuk, papa-papa kan. So Alhamdulillah, nak mencapai ke tahap itu satu perjalanan yang jauh dan susah. So Idin sebagai founder, apa Idin punya pemangkin untuk bina nasihat ni? Cuba kongsikan. Okey, baik. Nasihat ni tujuannya, kenapa kita bina nasihat? Sebab tujuannya adalah untuk sebarkan kebaikan. Okay. Kalau perasan, saya baru launch lagu nasihat. Nanti boleh siarkan kat sini. Wow, boleh. Lagunya Nyanyilah sikit. Tak pandai. Boleh lah. Nasihat, sebarkan kebaikan, dakwah, motivation, knowledge. Lagu anthem lah, macam lagu corporate lah. Untuk nasihat tu. Wow. So, lagu brand lah. Lagu brand. Jingle for brand lah. Jingle for brand. Macam tu. So, tujuan nasihat ni ditubuhkan adalah sebab saya tak nak bawa nama saya. Sampai bila nama saya kan? Betul. Sampai bila Idin Ramli. Orang akan melupakan Idin Ramli. Tapi yang orang akan ingat adalah kebaikan-kebaikan Idin Ramli tu. Sebab tu saya tubuhkan nasihat supaya orang lebih melihat nasihat daripada Idin Ramli. Supaya ni lah nasihat ni, nasihat ni boleh terus terbang even tanpa Idin Ramli. Okey, macam tu. Insya-Allah. Bukan setakat kalau Idin Ramli mati, nanti orang tak ingat Idin Ramli dah. Biar nasihat ni boleh dibawa oleh
pelapis-pelapis. Mungkin Idin Ramli dah mati, mungkin ada orang lain di sebalik nasihat tu yang boleh terus lonjakkan nasihat. Macam satu legasi lah Idin Ramli kan. Macam tu. InsyaAllah. Besar jadi, tu. Jadi orang akan tetap ingat Idin Ramli lah melalui nasihat. Faham. Susah nak bina company? Memang struggle lah. Struggle. Nak Sebab, maintain kan? company ni balik-balik dia perlukan kepada cash, perlukan kepada duit. Itu je. Betul lah. Bila tak ada duit, tak ada cash, lingkup lah. Betul. Memang tak akan wujud lah brand nasihat tu. Betul. Sebab tu kita sedaya upaya nak bina brand nasihat ni, dapatkan cash. Alhamdulillah hasil-hasil support daripada semua orang kan, beli buku-buku saya. Alhamdulillah guys. Masih kukuh, bertahan dan insyaAllah akan melebarkan sayapnya. Banyak lagi platform-platform, channel-channel yang kita akan bina untuk sampaikan misi dan visi kita lah. Dakwah, motivation, knowledge. Dakwah, motivation, knowledge. Sampai kepada anak muda lah Alhamdulillah. khususnya. InsyaAllah, amin. Saya amazed lah dengan orang kata apa, Idin Ramli yang mana ada company, kemudian Alhamdulillah lah nama Idin Ramli semakin dikenali ramai. Dan sebenarnya saya amazed juga dengan ujian-ujian orang hebat ni kan. Nak belajar dengan you guys semua kan. So ramai followers yang mungkin tak suka kita dan buat apa kita nak baca komen diorang kan. So kita fokus pada mereka yang menghargai kita. Tu penting. Tu pertama. Saya nak sentuh mengenai karya Idin dekat social media. Banyak mengenai healing kan. So Idin boleh tak kongsikan macam mana tips dari Idin sendiri untuk kita healing ataupun kita move on atau hijrah melalui orang kata apa, jalan-jalan yang mungkin Idin rasa baik lah. Cuba kongsikan. Kadang-kadang orang salah faham dengan term move on tu. Orang ingat move on ni kita lupa terus perkara-perkara yang dah terjadi dalam hidup kita. Orang ingat move on ni kita tak ingat langsung. Macam memori tu seolah-olah hilang, terhapus dengan perkara-perkara yang lalu yang menyakitkan kita. Sedangkan move on bukan macam tu. Orang hari ni, kenapa dia kata tak boleh move on, tak boleh move on? Bukan tak boleh move on. Tapi dia tak boleh lagi nak menerima takdir. Dia tak boleh lagi nak menerima perkara tu telah pun terjadi dalam kehidupan dia. Sedangkan perkara yang terjadi tu, macam saya kata tadi, itu yang terbaik untuk menumbuhkan kita ni. Itu yang terbaik untuk mendewasakan kita. Tapi kadang-kadang kita tak nak melihat perkara tu sebagai satu jalan kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kita cuma rasa tanda sayang Allah pada kita tu adalah Allah beri apa yang kita nak. Kita tak rasa bila mana Allah, biasanya orang move on ni dia tak dapat apa yang dia nak lah kan. Dia broken, nak healing, dia tak dapat apa yang dia nak. Dia tak dapat someone, tak dapat sesuatu, tak dapat apa yang dia nak lah, apa yang dia cintakan. Kita merasakan bukti cinta Allah pada kita tu hanya Allah beri apa yang kita nak. Tapi kita tak pernah nak merasakan bukti cinta Allah pada kita tu adalah Allah melindungi kita daripada perkara yang kita nak. Sebab boleh jadi perkara yang kita nak tu menghancurkan kita. Boleh jadi perkara yang kita cintakan sangat tu akan menghancurkan hati kita. That's why kena sangka baik pada Allah. Antara reason juga kenapa kita rasa macam hidup ni berat, ujian ni berat, sebab sangka buruk dengan takdir dan sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu macam tu. Kita tak boleh nak terima. Kita tak nampak kenapa Allah uji aku macam ni. Kita keep asking why Allah, why? Kenapa ya Allah uji aku macam ni? Sedangkan jalan-jalan bahagia tu dah terbentang di depan mata. Ada je sebenarnya. Kita tak nak yang tu, kita nak juga apa yang kita nak. Betul. Allah dah sediakan jalan yang lain sebenarnya. Mungkin ini yang terbaik. Kita tak lalui lagi, kita tak tahu. Kita dah menolak benda tu. Dan kita nak juga jalan yang kita dah pilih kan. Kita nak juga orang tu, nak juga benda tu, nak juga itu ini. Apa yang kita nak benda tu terjadi juga. At last broken. At last kita yang broken kerana kemahuan kita sendiri, betul? Kemahuan kita sendiri. Sebab itulah ni hidup ni, orang kata hidup ni keras. Kita kena tempuh jugalah. Benda tu dah terjadi, kena tempuh. Apa kita boleh buat? Kita komplain macam mana pun, marah macam mana pun, tak ubah apa-apa pun dengan takdir yang dah berlaku. Betul. Takdir tu tak terjadi. Apa yang kita boleh buat sebagai manusia? Terima je lah. Terima. Hidup ni tak seindah mimpi. Saya tulis dalam buku saya. Hidup ni tak seindah mimpi. Hidup ni bukan fantasi yang dicipta sendiri. Fantasi ni macam mana? Contoh macam main game ataupun angan-angan kita lah. Kita cipta fantasi kita, nak begitu, begini, begitu, begini. Semuanya indah-indah belaka. Hidup ni tak seindah mimpi. Bukan fantasi yang dicipta sendiri. Berjalanlah mencari hikmah yang ada di dalamnya. Jalan cari hikmah yang ada dalam kehidupan ni. Maksudnya, sentiasa mencari hikmah di sebalik kebaikan, di sebalik keburukan.
Sebab perkara-perkara yang tak jadi milik kita, berjalan mencari hikmah yang ada. InsyaAllah kita akan bahagia, tenang. InsyaAllah. Benda-benda yang buruk pun akan membuatkan kita tenang, tenteram. Sebab kita tahu yang menyusun tu bukan manusia. Yang menyusun tu adalah Allah Ta'ala yang maha karya. Allah maha karya. Betul. Faham? Allah maha karya. Allah tahulah nak susun hidup kita kan. Betul lah. Macam tu. Saya terdetik satu ayat Quran, surah Al-Baqarah. Berkenaan dengan kadang kita fikirkan semua benda kita nak kan. Tapi kita tak fikir pun sebenarnya Allah melindungi daripada apa yang kita nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang bermaksud boleh jadi sesuatu benda yang kita tak suka tu sebenarnya baik bagi kita, dan boleh jadi satu benda yang kita suka tu belum tentu baik bagi kita. Betul. Itulah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang kita tak ketahui. Itulah saya cakap, memang relatable lah. Bila mana kita menerima ujian, maksudnya kita dapat ujian tapi kita tak puas hati dengan benda tu sebabkan memang kita nak, mindset kita nak tu memang nak tu lah. Tapi kita tak sedar sebenarnya Allah sedang melindungi kita daripada mungkin benda yang terjadi, benda yang kita nak tu sebenarnya buruk bagi kita. Padu-padu Idin, insyaAllah. Okay, Idin, saya nak tanyalah soalan. Mungkin anak muda yang tanamkan hasrat dia nak jadi macam Idin Ramli kan, ramai di luar sana yang yalah, Idin dah terkenal dengan motivation, Idin sebagai penulis, penyanyi bukan? Bukan. Belum. Penyanyi tu awak. Idin sebagai okay, you guys nak tahu tak satu benda? Idin sebenarnya juga bekerja sebagai imam. Imam di Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Tapi tak ada cerita, malu lah. Malu Allah. Nak kata benda itu patut dibanggakan disebabkan bukan kaleng-kaleng orang muda kata kan, Idin Ramli. Bukan sekadar penulis, bahkan penceramah. Dah berapa tempat pergi dah? Banyak lah. Agak-agak? Lebih 100 lah. Lebih 100 institusi Masya Allah. No, saya pun masih belajar lagi untuk pergi berceramah. Susah belum lagi. InsyaAllah doakan Doakan. Boleh cakap doakan Ustaz? Gitu. Risau. Okay, risau Okay, so buat anak muda yang tanamkan hasrat, apa pesanan dan nasihat Idin buat mereka dekat luar sana? Okey, buat anak muda yang menanamkan hasrat, mungkin jangan jadi macam saya. Jadi lebih baik daripada saya. Saya ni tak ada apa. Saya ni tak ada apa-apa pun. Nampak tak humble kan? Tak, betul. Saya ni tak ada apa. Jadi lebih baik daripada saya. Jadilah macam mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat yang mencintai Nabi sesungguh hati, sahabat-sahabat yang begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nasihat saya untuk anak-anak muda, terus buat apa yang kalian cinta, as long as benda tu tak melanggar syariat, as long as benda tu baik bagi kalian. Terus buat dan sentiasa merendahkan ekspektasi kita pada apa yang kita buat. Betul. Sebab kadang-kadang kita ni meletakkan terlalu tinggi harapan sampai bila kita bermati-matian buat benda tu. Bila benda tu tak jadi, kecundang, kita akan jatuh down, sedown-downnya, down. Bolehlah kita buat single lepas ni. Sebab tu rendahkan ekspektasi, insya-Allah kita akan bahagia. Takkan ada perkara yang boleh menghancurkan kita. Walaupun benda tu buruk terjadi, dia tak akan menghancurkan kita. Meskipun benda tu mengecewakan kita, tapi dia tak akan menghancurkan kita. Kecewa, semua manusia kecewa, kita tak boleh lari. Jangan salah faham, kita tak boleh lari daripada perasaan sedih dan kecewa. Tapi kita boleh lari daripada kehancuran. Contoh kehancuran macam kita rasa macam sampai tahap ada orang bila diuji rasa macam nak mati. Betul. Rasa macam dah tak boleh nak teruskan hidup. Kita boleh lari dari perasaan tu dengan bersederhana. Itu kunci dia lah. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu sayang. Jangan terlalu nak mengurat. Jangan. Lagi. Jangan. Takut terkeluar benda pelik-pelik kan. So, nasihat saya itulah. Terus berjuang buat apa yang awak suka. InsyaAllah ada jalannya lah. Kalau bukan jalan yang kita lakukan tu menjadi milik kita, ada jalan lain yang Allah Ta'ala akan sediakan. Yakin pada Allah. Masya Allah. Yakin pada Allah, tu je. Saya petik satu ayat Idin tadi. Seronok lah bila saya dengar kita kena bersederhana. Kan? Lower our expectation kan. Yes. Sebab kalau kita nak meraih sesuatu benda, contohlah, saya teringat satu peribahasa apa? Kata-kata tu yang kalau kita nak capai bintang, macam mana? Tahu tak? Tak tahu kan? Capailah bulan, at least tak adalah.
Korang faham-faham je lah. Alah, apa benda? Kalau kita nak capai satu benda kan, contohlah kalau kita nak capai something yang tinggi, something yang tinggi, yang besar. Contohlah kita nak capai matahari, jauh sangat. At least kita capailah awan dulu supaya kita tidaklah, orang kata apa, kalau kita expect ke matahari macam mustahil. So tak adalah, at least tak kena expectation, jatuh tu tak adalah jauh sangat kan, macam tu. Dan bagi saya, bersederhana tu sebenarnya salah satu kunci yang sangat berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan seharian. Betul Idin? Betul. Nak contohlah kalau sayang kan, kalau kita nak sayang seseorang, kita tak boleh nak terlalu sayang disebabkan kita tahu dia pinjaman sahaja. Cinta tu pun sementara. Kalau lah you nak kata eternity life, tak ada dalam dunia ni, sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Macam saya pula panel. Okay, so itulah yang saya rasa macam seronoknya berbual dengan Idin Kenapa Idin? Muka kita dikatakan sama. Cuba korang tengok betul-betul mana ada sama. Saya ni besar sikit, tapi puasa ni kau tengoklah saya kurus. Kan? Betul tak sama kan? Tak tahu lah. Tak ada kot. Mungkin sekali pandang kot. Sekali pandang lah. Of course tadi kata Idin handsome. Bila sekali pandang Idin handsome. Yang kali kedua saya lah. Okay. So Idin, highlight company Idin is dakwah, motivation, knowledge. Yes. Kenapa nak sangat guna ni untuk dakwah? Sebab boleh je guna benda lain. Betul. Guna untuk benda-benda yang kemungkaran. Apa salahnya? Jadi macam mana? Dakwah, motivation, knowledge. Kenapa dakwah? Sebab dakwah tu tanggungjawab kita. Tanggungjawab umat. Dakwah, menyampaikan, menyebarkan, memberi manfaat pada orang. Khairun nas anfa'ahum linnas. So, itulah apa yang saya nak bawa. Manfaat. Dakwah, motivation, knowledge. Semua benda ni manfaat. Seperti mana yang disabdakan Nabi lah, sebaik-baik manusia, memberi manfaat pada orang lain. Dakwah, kita nak kenalkan manusia pada Tuhan. Kita nak kenalkan manusia pada Nabi SAW. Nak kenalkan manusia kepada kebaikan-kebaikan. Nak kenalkan manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf. And then motivation. Biasa manusia, dia kadang-kadang dalam mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, dia akan rasa macam down, sedih, kecewa, nak berhijrah, dia akan terluka. Banyaklah jalan-jalan yang dia akan lalui yang akan menyebabkan dia jatuh. So motivation, kita akan motivate orang balik supaya orang kembali bersemangat. Sebab masalah sekarang ni banyak orang yang putus cinta. Putus harapan untuk dekatkan pada Allah pun ada juga. Cuma yang banyak yang kita dapat putus cinta, nak move on, broken dan sebagainya. Kita kena meraihkan lah masalah orang kan. Kita tak boleh hukum siapa suruh bercinta. Tak boleh macam tu. Kita kena meraihkan masalah orang. That's why kita motivate orang balik supaya kembali pada landasan yang sebenar lah, tujuan hidup kita. Apa maksud hidup kita? Maksud kita diciptakan. Apa ayat Quran tu? Wa ma khalaqtul jinna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Untuk mendekatkan diri pada untuk mengabdikan diri, untuk beribadah pada Allah Taala. And then knowledge. Knowledge ni ilmu lah. Bila dakwah, motivation, orang akan dapat knowledge, ilmu. Macam tu. So orang tak masuk dekat nasihat ni sia-sia lah. Bukan setakat healing, tapi dia dapat something yang dia boleh bawa sebagai kekuatan dalam hidup dia, sebagai bekalan untuk dia teruskan kehidupan macam tu. Maksudnya memang pack lah. Apa itu motor namanya? Kita punya ni lah, motto lah dakwah, motivation, knowledge. So motto tu lengkap lah. Bila datang ke nasihat, insyaAllah akan dapat dakwah, knowledge and motivation. Padu. Saya amazed lah Idin. Sebab nak bina satu company bukan senang. Betul. Nak jaga staff pun. Berapa staff sekarang? Staff sekarang total total lebih kurang 11 orang. Kalau campur dengan part time semua dalam kadang sampai 20 orang. Oh ramai. Sebab Alhamdulillah support daripada diorang semua ni lah. Buku-buku saya kan. Alhamdulillah. Kadang sehari 1000 buku keluar. Alhamdulillah. Sehari ada pernah 2000, 3000 buku pun pernah keluar. Sehari? So memang banyak. So memang perlukan part time yang ramai lah. Yalah nak bungkus lagi, betul. Packing buku. Sign macam mana sign? Ada bagi sign free? Ada, tapi yang mana yang larat lah, mana sempat lah. Yalah betul lah tu. Memang tak larat nak sign semua. Betul banyak, lah. Banyak sangat. Sign pula bukan sign biasa-biasa kan. Sign kita pun sign yang betul. Sign dia macam tu kita lah. tak nak chop. Chop macam tak biasa. Tak biasa, tak real kan. Betul. Kalau contoh Messi kan. Messi kalau ada bola, dia chop macam tu. Kita tak rasa apa sangat. Biasa. Cuma kalau dia sign tangan dia, mesti bola Messi sign. Betul. Kita akan rasa macam lebih dia menghargai lah. Lebih menghargai benda tu lah. Sebab tu guys, kalau nak dapatkan sign original Idin Ramli, datanglah PBKL. Betul. Cuma kena beratur sikit lah. Okay.
Okay, Idin, saya nak tanya, kalau Idin bukan influencer, Okay. agak-agak Idin nak jadi apa? Apa Okay. yang Idin akan jadi? Kalau Macam imam tadi, lain lah. Okay, lain. Okay, kalau bukan influencer, mungkin akan jadi businessman lah. Wah. Tetap nak jadi businessman. Tapi sebelum tu mungkin akan kerja sebagai ni lah. Dekat pejabat agama ke. Macam tu. So, memang bidang tu lah. Memang bidang tu. Dan memang dah dapat tawaran dah pun. Tapi tak pergi. Why? Oh, businessman lah. Ya, sebab nak ke business. Jadi kita tolak lah interview Yang bidang agama tu. Tak apalah, Alhamdulillah. Apa yang Idin dapat sekarang padu lah kan. Alhamdulillah rezeki. Okay, Alhamdulillah. Okay, Idin. Apa momen yang Idin tak boleh lupa dalam perjalanan menjadi pendakwah ataupun menyebarkan kebaikan ni? Momen tak boleh lupa Saya nak sedih satu, happy satu. Okay, Happy momen tu saya happy tahu dulu lah. Happy lagi. Momen happy ni adalah bila mana sebenarnya happy bila kita datang orang menghargai kita tau. Betul. Pula diorang tahu kita, kenal kita sebagai penulis. Diorang datang, abang saya dah beli buku abang daripada dulu. Saya support abang dan yang paling bestnya non-muslim pun ramai yang beli buku saya. Even dalam dalam buku tu ada ayat-ayat healing daripada Al-Quran kan. Tapi diorang pun suka baca. Bila tanya best, betul ke best ni? Betul bang, saya suka sangat baca. Tapi tak adalah baca terus masuk Islam kan. Diorang baca macam diorang inspired lah dengan penulisan tu. Diorang pun dapat something. Ramai. Ada Indian tiba-tiba datang ajak selfie. Betul tak betul ni? Betul Abang Idin kan? Betul. Saya beli buku abang. Wow. Rasa macam happy gila lah. Rasa macam apa yang kita sampaikan ni sampai pada diorang. Sampai pada orang dan dihargai lah. InsyaAllah. Macam tu. Indian ada Ada non-Muslim, Indian, Chinese, Buddha, Kristian, macam-macam bangsa agama. Macam-macam ada. Alhamdulillah. Diorang meraih, menyambut kita punya ni lah. Kita punya karya kan. Betul. Dan sebenarnya betul lah. Seronoknya sebab tu kan. Seronok sebab benda tu. Sebab orang menghargai karya yang kita tulis. Alhamdulillah. Tu happy lah. Itu happy. Okay, yang tapi sedih. banyak lagi happy sebenarnya nak kan lama sangat pula. Lama sangat jangan ambil sedih satu. Sedih. Kalau nak betul-betul lebih, kita interview dekat PBIKL lah. Betul. Okay, sedih kan selama ni lah. Selama buat dakwah. Okay. Momen sedihnya adalah bila mana kadang-kadang kita diuji dengan apa yang kita cakap. Okay. Kadang kita diuji dengan apa yang kita cakap. Kadang-kadang kita selalu nasihat orang tentang perkara tu. Tapi kita pun perlukan kekuatan untuk melakukan perkara tu. Betul. Kadang menangis seorang-seorang takut. Kerana Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, dalam surah As-Saffat ke As-Saff ayat 2. As-Saff. Yes. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Takut kadang dengar ya Allah, apa aku dah buat ni kan. Ya Allah, macam mana? Kau terima ke tak? Kita takut. Kadang duduk meleleh air mata kan. Takut. Rasa macam nak stop. Tak naklah cakap dah. Tapi benda tu kena cakap juga. Sebab benda tu benar. Mudah-mudahan apa yang kita cakap tu memberi kesan pada hati kita dan kita pun dapat kekuatan untuk buat. Kadang-kadang kita pun perlukan kekuatan untuk benda tu. Tapi kita nasihat orang. Kau kena macam ni. Kita pun. Ya Allah, bagi aku kekuatan ya Allah. Dengan aku sampaikan ni, kau bagi kekuatan. Tapi kadang bila tak mampu nak buat. Contohlah bangun tahajud kan. Kita selalu bersama bangun tahajud. Kadang kita pun ada masa tak bangun juga. Kadang terlepas juga. Kadang rasa malas. Normal manusia. Kita bukan iman kita sentiasa tinggi. Iman naik turun. Kadang bila tak bangun, ya Allah. Aku selalu cakap orang bangun tahajud. Tapi kenapa engkau tak pilih aku bangun tahajud? Kenapa hari ni tak boleh bangun tahajud? Tu takut tu. Pula ada ulama', ada quotes ulama'. Tak ingat nama ulama' tu. Tapi saya terbaca dia kata, kalau kita tak boleh buat ibadah, kerana dosa kita. Time tu memang ya Allah, zab berdesuk-desuk masuk. Zab sentap dia tembus ke dalam sampai daripada Johor sampai Kelantan tembus. Betul lah. Saya tu momen sedih lah. Momen sedih ya. Momen sedih. Saya rasa macam relatable jugalah sebab mungkin saya pun baru orang kata apa menjinak-jinakkan diri dalam dunia dakwah ni. Anik lagi lama dari saya tau. Okay, Anik, saya kenal Anik daripada The Face lagi. Allah. Lama gila. Dan tu 18 tahun juga umur Anik kan. Waktu The Face. Lama gila. Anik 18 dah buat konten. Saya 18 masih kuat hidung, tak tahu nak buat apa. Jujur cakap Idin saya tertarik dengan ayat Idin. Kita akan diuji dengan perkara yang kita cakap. Sebab itulah nak menyebarkan dakwah ni bukan senang tau. Penat, sakit dan jujur cakap lah, saya pernah diuji dengan benda yang saya tulis.
Saya tak publish lagi dan saya tersebut pula saya tulis buku, alamak. Tapi saya diuji dengan benda yang saya tulis. Saya nak dapat kat mana buku tu? Jangan, nanti dulu. PBKL. PBKL, okay. So, jujur cakap Aiden, Allah uji direct tulisan kita dan saya rasa hampir semua penulis merasai apa yang ditulis. Kadang kita tulis benda tu, macam dia kata tahajud lah. Saya sentuh mengenai sebab saya banyak tulis pasal relationship, hubungan dengan manusia. Sebenarnya saya tulis tu memang berdasarkan real life dan saya tulis diuji dengan benda tu berulang-ulang kali. Diberi kekuatan bagaimana? Dengan hadirnya orang-orang yang tepat datang. Itu yang merawat diri saya. Yang kedua, hadirnya orang-orang yang menghargai. Sebab bila orang menghargai karya kita, sebenarnya sedikit sebanyak benda tu meletakkan satu kepercayaan kan. Betul. Yang mana kita ni sebagai satu, bukanlah satu sumber, tapi salah satu alternatif untuk diorang kekal bergantung, bersemangat tu. Dari situ sebenarnya memotivasikan para penulis. Jadi terima kasih pada kalian semua yang berada di luar sana yang menghargai karya Aiden, karya kami, karya para pendakwah, karya content creator yang menerbitkan buku, dan moga Allah balas kalian dengan pahala yang berlipat kali ganda insya-Allah. Okay, Aiden. Sempat lagi sikit lagi dia. Aiden macam mana? Dah kahwin, dah ada anak, kemudian mungkin ada company yang besar, staff yang ramai, kemudian ada isramah di macam-macam tempat. Macam mana Aiden bahagikan masa? Okey, bagikan masa Dia terus kan? Soalan ni macam kadang memang masa tu 24 jam semua sama kan? Sama, 24 jam. Tapi macam mana? Masa, nak cakap soal masa ni kan. Nak buang air kadang cuci baju ada ni gitu. Okey, kadang-kadang banyak jemputan. So kena buat live untuk niaga kan. Betul. Tak nak kena buat live, kena jual. Live TikTok lah sekarang kan. And then kena tulis buku baru. Betul, of course. Lepas tu kadang jelajah ke luar negeri penat, masa nak rehat tidur. Betul. Kadang tidur dalam kereta, tepi jalan penat. Allah. Macam tu lah kehidupan. So macam mana bahagikan masa? Jadual jujur Aiden Ramli sejenis yang tak ada jadual. Wow. Aiden Ramli tak ada jadual kehidupan dia. Ad hoc lah. Kehidupan dia jalan je. Terus jalan. Yang penting buat. Cuma to-do list tu ada dalam kepala otak. Okey, apa aku nak buat hari ni? Okey. Malam ni aku nak tulis buku. So berapa jam nak tulis? Kena ada. And then kena buat live juga. Buat live. Okey, ambil masa sikit. Ibadah tu tak nak cerita lah. Ambil masa untuk buat ni. Contoh kalau ada program jelajah sekolah, jelajah universiti, tidur dalam kereta. Sampai kat sana, kena takkan asyik kerja je, kita nak menghargai orang juga yang dengan kita. Bawa pergi jalan-jalan, pergi makan dan sebagainya. Lepas tu, banyaknya lebih kepada buat buku, buat live, buat konten. Tu je. Konten sekarang memang laju lah, tak macam dulu. Dulu lambat. Sekarang, seminit buat, settle. Seminit rekod, dah edit, settle. Dah biasa lah. Dah biasa, dah laju lah. So dapat jimat masa kat situ. And then content pun sekarang macam dah kurang sikit. Lepas tu dah ada video editor dah mudah dah. Betul. Video kita dia edit. So kita rehat lah. Tak penat macam dulu lah. Cuma yang lebih penat kepada nak buat live dan nak buat buku. Itu je yang penatnya. Itu tugas Aiden lah. Memang buat buku pun bukan senang kan. So yelah nak jaga staff, nak meeting. Nak make sure diorang di landasan yang betul. Nak monitor diorang. Benar. Banyak kerja tapi puas hati. Puas hati kan. Puas hati. Kepuasan tu yang kita nak. Kalau kita kerja habis masa dekat benda kita tak suka, tak syok. So be yourself, enjoy the time dan insyaAllah benda tu akan lebih enak lah untuk dilayan. Betul. Set up masa betul-betul. Ada juga, Aiden Ramli ada juga main game dia. Main PS5. So ada masa untuk kita self-healing je. Self-healing. Saya baru beli. Saya baru beli. Baru beli PS5? Boleh bagi ID Boleh. IG tiba. FIFA. Saya tak pandai. FIFA aduh. Boleh lah, boleh. Ajar saya lah. Main FIFA. Adalah. Ada time untuk buat benda macam tu. Self-reward. Penat. Kita kerja bagai semua kena ada healing time. Me time orang kata. Time. And then dengan isteri pula. Masa dengan isteri, bawa pergi jalan-jalan. Tu semua kena pandai-pandai lah. Tapi jujur tak ada jadual. Kadang-kadang yang jom kita pergi ni. Jom on. Dia pun duduk rumah tak ada buat apa. Dia menunggu benda tu. Time freedom lah. Dia menunggu benda tu. Best tu. Alhamdulillah. Yang jom Melaka. Terus lah. Terus. Esok terus booking hotel gerak. Memang booking hotel sehari sebelum Memang macam tu lah minute. Yang jom umrah bila? Bulan depan. Best betul. Macam tu ya.
Tapi masa tu lah pack kan. Kalau orang dia akan nak pergi umrah ujung tahun ni nak pergi. Kita tak. Kalau rasa nak pergi, insya-Allah. Yang bulan depan umrah jom. Macam tu. Pada yang korang semua dengar, seronok-seronok, kenalah kita usaha juga kan. Seronok tapi orang cuma nampak hasil kan. Betul. Tapi penat kita tu orang tak nampak. Kadang tak tidur pukul 2 pagi, 3 pagi orang tak nampak benda tu. Uish. Saya kalau ikutkanlah Aidin kan, kalau lah diberi peluang, orang kata kita nak sangat beri kebaikan pada ramai orang. Dan saya rasa ramai yang masih orang kata memerlukan bantuan di luar sana kan. Saya bukan nak salahkan orang yang mungkin dia susah dan dia minta bantuan secara, sebab saya pernah dapat tak satu message, saya memerlukan ini. Pernah dapat? Tak pernah. Dia dekat email ke apa ke, bantuan dari sudut susu ke apa ke, semua tu kan. Tak ada. Saya pernah dapat. Saya tak tahu kenapa. So bantuan tu bukan saya tak nak bagi tau Aidin. Oh, orang minta bantuan. Oh, benda tu pernah lah dapat kat DM. Bantuan susu tapi rasa takut macam scam lah. Itu yang saya cakap, ramai. Sebab itulah ramai yang mungkin jujur lah kata, ni pesan daripada saya jugalah kan. Susah berat tau pada korang, pada kita semua yang mungkin susah. Cuba pergi ke, orang kata apa? Cuba pergi ke institusi-institusi yang betul untuk membantu, ataupun mungkin boleh cuba juga untuk bekerja. Sebab bila minta macam tu belum, macam mana nak kata? Sebab sampai bila kita nak meminta? Ya, betul. Sampai bila? Nabi pun tak bagi meminta. Minta tak boleh, tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Haram kan? Meminta-minta tak boleh. Meminta-minta. So dari situlah memang sekarang ni ramai tau macam tu. So pesan saya pada kalian semua luar sana, cubalah untuk berusaha sehabis baik dengan tulang pakrat kalau boleh. Macam itulah. Sebab mungkin kita nampak, mungkin you guys nampak di luar sana yang orang dah berjaya, tunjuk di sosial media, ramai berjaya hasil. Usaha di belakang dia orang tak cerita. Betul. Macam mana susahnya kan, nangis dan sebagainya, ikat perut dan sebagainya. So berusahalah untuk mencari rezeki. Orang tak nampak susah tu je. Orang nampak result tu. Betul. Progress. Kadang nak benar dulu, nak bayar gaji staff pun, duit tak cukup ni, keluarkan duit sendiri. Betul. Orang tak nampak benda tu. Kita berusaha untuk Allah. Dia famous bukan jaminan kaya. Betul. Kena faham benda tu. Dia usaha. Kadang tak famous pun boleh jadi kaya. Betul. Tapi tak adalah nak cakap kita ni kaya, tidak. Tapi adalah, alhamdulillah, boleh lah. Betul. Saya rezeki betul lah. Allah bagi. Betul Aidin, ramai yang sekarang ni berlomba-lomba nak jadi influencer. Awak tahu tak sebenarnya, walaupun awak popular, tak semestinya awak berduit. Itu santap pakai kan. So nak dapat pakai kereta mewah, rumah besar, duit banyak kan, dapat bahagikan diri sendiri, usaha cari duit. Tak semestinya kejar populariti nombor satu. Kejar Allah. Letak Allah dulu, insya-Allah kita akan hidup bahagia. Orang kaya pun tak semestinya bahagia. Betul lah. So orang kaya kat Malaysia ni bukan terkenal pun. Betul. Orang tak tahu pun, tak terkenal pun. Contohnya Syed Bukhari apa tak berapa ni sangatlah. Tapi tak famous sangat pun. Tapi memang harta kaya kan, harta memang dahsyat. Tapi orang tak kenal. So syarat nak kaya tak perlu nak popular dulu. Sebab belum tentu popular tu dapat menjamin kehidupan kita sampai ke tua. Betul. Kadang popular ni ujian, bahkan beban. Betul, beban. Memang kalau dah jadi spotlight Aidin, macam mana kita nak pergi mana-mana. Bukanlah kita rimas atau tak suka, tapi dia jadi macam satu behave tau. Kita kena jaga diri. Nak me time pun kadang susah. Orang pandang. Kadang kita makan kan. Kadang kita makan orang nak bergambar semua. Betul. Kalau kita tak layan orang ni pula. Sombong. Kalau semua kita terpaksa layan walaupun tu selekeh kejap. Tengah selekeh kan, layan senyum. Tak nak sebab jalan yang kita pilih macam tu. Betul. Semalam saya ada jalan dengan kawan saya. Lepas tu kami ada jumpa kawan sekolah dululah. Kawan saya kata kan, saya tak kenal dia. Sebab memang kami tak ada talian pun. Mungkin dia kenal saya sebagai pelajar di situ dulu kan. Tapi saya tak kenal dan saya tak ingat. So mungkin itulah sebagai cabaran sebagai influencer kan. Kadang kalau kita dah tak ingat, kita angguk tapi kita beri ruang pada dia lah sebab kawan baik kan. Lepas tu bila saya ke tempat lain, saya takut dikatakan sombong. Itulah antara ujian influencer. Betul tak? Okay, Aidin. Soalan terakhir boleh Alright.
Okey. Ramai orang terperangkap dengan masa lalu. Ada yang sanggup bertahan kerana nafsu dan ada juga kerana sayang. Ada yang sampai memudaratkan diri, yang mana diorang tori tangan, nak bunuh diri. Kalau sebut pasal bunuh diri ni kan, saya boleh juga bercerita pengalaman dan mungkin apa yang saya dengar kan. So, diorang buat macam tu disebabkan hati diorang lagi sakit daripada tindakan diorang tu. So, apa pandangan Idin dan pesan buat mereka di luar sana yang sedang alami benda ni kan? Nasihat saya untuk orang yang mengalami benda ni lah. Hatinya sedang terluka kerana masa lalu. Jadi, macam saya bagi tahu, kadang-kadang ujian yang datang dalam hidup ni, kita merasakan ianya satu bebanan. Memang kita boleh cakap, kita tak rasa apa yang orang lalui. Kita tak rasa hati orang tu macam mana saat dia lalui ujian. Kita tak rasa. Kita boleh nasihat. Cumanya nasihat ni sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan, mungkin boleh membuka hati, boleh membuka minda supaya jangan buat benda yang boleh memudaratkan diri. Kena ingat perkara ni, ujian yang datang dalam hidup kita, ujian tu dia tak pernah silap. Tak pernah sia-sia. Apa yang terjadi dalam hidup kita, tak pernah silap. Kita kena faham benda tu. Takkanlah Allah Ta'ala buat silap dalam mengaturkan hidup kita. Kecuali kita yang memilih jalan yang tersilap tu. Dan kita dah tahu benda tu tak baik, kita nak juga pergi kat situ. Padahal Tuhan dah meletakkan barrier, gap. Jangan pergi ke situ. Contoh, jangan buat benda tu kan. Ada halal, haram. Ada sebab jangan buat benda tu. Tapi kita buat juga. Bila kita terluka, and then kita marah-marah, salahkan takdir dan sebagainya. Itu salah kita lah. Cumanya, manusia buat silap. Seorang buat silap. Ada chance untuk berubah. So, untuk semua orang yang terluka ni, untuk semua orang yang perlukan healing, self-healing, motivation dan sebagainya, ujian akan sentiasa, saya dah bagi tahu tadi, sentiasa mendewasakan kita. Kita boleh berdiri pada hari ini, kita sampai pada hari ini kerana pengalaman-pengalaman yang lalu, yang pahit, yang manis, sehingga kita boleh belajar, oh benda ni tak boleh buat nanti jadi macam ni. Kalau kita tak lalui benda yang dulu, yang menyakitkan kita, kita takkan boleh tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita saat ni. Sebab tu, nak tak nak, apa pun yang kita lalui, nak tak nak kita kena kuat lah. Kita kena kuat. Sangkaan kita pada takdir pada Allah tu kita kena betulkan. Sangkaan kita pada Allah Ta'ala menguji kerana cinta. Bahasa cinta Allah ni bukan semestinya Allah sediakan jalan-jalan kita lalui dengan bunga, dengan kapet merah. Tidak. Kita menyangka macam tu. Ada seorang tanya soalan macam tu kan. Abang Idin, Allah kalau sayang kita, kenapa Allah tak bagi semua benda yang kita nak? Jangan salah faham dengan bahasa cinta Allah Ta'ala. Bahasa cinta Allah ni unik. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita sikit, lukakan kita sikit, untuk kita sedar, oh rupanya macam ni, oh perangai dia macam ni. So jauhkan diri, kita akan bahagia dengan jalan yang lain. Kadang kita tak nampak. Kadang Allah Ta'ala, contohlah kita bercinta dengan someone, Allah Ta'ala tunjukkan perangai dia macam tu. Contoh, dia curang dan sebagainya kan. Kita terluka, kenapalah dia curang, kenapalah. Tapi sebenarnya Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjukkan benda tu tak baik untuk kita. Ada jalan lain untuk kita bahagia. Sebab tu kena sentiasa sangka baik pada Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Saya akan sentiasa ulang benda ni. Sentiasa sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Tuhan. Tak ada cara lain dah. Apa yang kita boleh buat untuk pujuk hati? Anik, apa kita boleh buat untuk pujuk hati? Sabar je lah. Kalau saya sabar. Tak ada sabar tu berat tau. Redha itu rehat. Redha itu rehat. Redha itu rehat. Redha itu rehat. Sebab tu sabar ni kadang penat. Sabarlah. Penat. Kita cakap orang sabarlah, mau kena penumbuk dengan orang kan. Betul. Sabarlah, Allah sayang, kena tumbuk sekali. Sabar itu penat, redha itu rehat. Sebab tu kena redha, kena terima. Kena terima. Poin dia adalah terima, sangka baik pada Allah. Kalau kita tak terima, sebab tu orang kata masa akan menyembuhkan. Tidak, masa tak akan menyembuhkan kalau kita tak nak menerima. Sebab tu ada orang dah 10 tahun tak boleh move on. 20 tahun tak boleh move on. Betul. 20 tahun kenangan tu masih menyakitkan. Kalaulah dah 20 tahun kenangan tu masih menyakitkan kita masih belum redha lagi. Betul. Saya petik satu kata yang Idin kata kan, masa tak akan menyembuhkan. Okey.
Betul, dalam lagu Kun Qawiyan, single saya yang terbaru ni kan, saya sebut biarlah masa yang berjalan kan mengubat luka. Ramai yang salah tafsir disebabkan saya kata memang masa tu merawat. Saya sendiri bagi tahu masa tu memang tidak akan merawat. Dalam statement seperti mengubat, tetapi sebenarnya masa itu memberi kita ruang supaya kita berfikiran secara rasional dan kita akan mudah untuk menerima sebenarnya. Ya, betul. Tapi ramai kata masa tu cuma ruang untuk kita. Sebab manusia ni sebenarnya memerlukan ruang je. Ya. Sebab ruang untuk dia berfikir secara rasional. Berfikir untuk fikir masa-masa tu. Fikir dengan rasional. Kadang kita marah ni kita main lepas apa kita nak cakap, kita buat benda yang di luar kawalan. Bagi masa tu ruang. Sebab tu masa tak akan menyembuhkan. Kita yang decide kan. Betul. Apa yang kita buat sepanjang masa tu yang kita ada, kita yang decide. Betul, setuju. Kalau kita tak nak menerima, memang tak akan healing juga. Tak akan jadi juga. Kalau memerlukan masa, kalau waktu tu dia still terima. Maksudnya kalau dalam sela masa tu dia tidak menerima, memang 20 tahun tak akan move on lah. Sama je. Sakit. So point dia terima. Point dia terima. Tak ada option lain. Terima. Walaupun berat. Cuba fikir kejap, apa yang kita boleh buat? Susah, tak boleh. Apa yang kita boleh buat kalau hujan tu datang? Apa yang kita boleh buat? Nak salahkan takdir, berdosa. Betul. Salahkan orang Salahkan sekeliling. orang, pentingkan diri pula. Betul. Salahkan diri. Salahkan diri, tak boleh juga. Sampai bila nak salahkan diri? Terima je. Terimalah. Tak ada cara lain dah. Untuk bahagia, terima. Mungkin kita tak sebahagia dulu. Kan? Mungkin dengan benda tu kita rasa kita bahagia. Tapi bila kita terima, mungkin kita akan sedih sikit kenapalah tak jadi. Sedih tu normal. Tapi jangan sampai hancur. Betul. Macam tu saya bagi tahu tadi. Sedih tak apa, emosi manusia normal. Jangan sampai hancur. Dia hancur tu bila kita tak terima, itu yang jadi hancur tu. Bila kita terima, sedih tu akan kurang lah. Dan sedih. kita boleh move forward dalam kehidupan dan mencari jalan bahagia yang baru. Masya-Allah. Macam tu. Okey. Terima kasih Hidin atas kata-kata yang penuh healing. Dan saya sangat beruntung berada bersama dengan Hidin di sini. Terima kasih sudi datang teratak Tarbiyah Sentap, podcast Borak Tarbiyah. InsyaAllah kita akan jemput juga Hidin untuk sesi yang kedua mungkin. Kita tak tahu kalau ada rezeki. Kalau Hidin sudi datang lah kan. InsyaAllah. Okey, last soalan sebelum kita end. Hidin ada tak apa-apa pesanan buat para penonton dan pendengar podcast Borak Tarbiyah di luar sana? Okey, nasihat terakhir untuk kalian semua adalah supaya kalian semua teruskan hidup. Teruslah hidup, teruslah mekar, teruslah menumbuh. Sebab apa? Sebab perjalanan kita dekat dunia ni penuh dengan liku-liku, penuh dengan ujian. Dan ujian tu bukan untuk mematahkan kita. Ujian tu bukan untuk menjatuhkan kita. Mungkin kita terluka, tapi ianya tak pernah gagal dalam menjadikan kita dewasa. Sangka baik. Dan jadikan setiap ujian tu sebagai semangat untuk kita terus berjuang pada masa akan datang. Jangan jadikan ujian tu sebagai satu perkara yang membuatkan kita lebih terkebelakang. Jangan macam tu. Baik. Mudah-mudahan hati-hati yang terluka mekar seindah bunga di taman. Mudah-mudahan hati yang memerlukan semangat kembali menemui semangatnya dengan bahasa-bahasa cinta Tuhan yang kita telah sandarkan prasangka baik kita pada Tuhan. Kita akan nampak hikmahnya. Hikmah ni kadang-kadang tak datang dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Hikmah ni datang 5 tahun kita, mungkin 10 tahun. Sentiasa akan ada hikmah. Sentiasa wujud hikmah tu. Percaya benda tu. InsyaAllah. Okey, terima kasih Hidin. Itulah pesan-pesan yang Hidin Ramli titipkan pada kita semua. Dan insyaAllah moga kita semua dapat ilmu, pahala sepanjang sesi podcast ni. Saya sangat nak ucapkan terima kasih pada Hidin Ramli disebabkan Hidin sudi datang dengan jadualnya sibuknya dan mungkin sebagai seorang influencer yang boleh kita katakan susahlah nak jemput. Saya nak petik hari-hari tu pun dia dah tak bagi dah. Dia postpone ke hari seterusnya kan. Dan insyaAllah moga Hidin Ramli boleh teruskan legasi dakwah, menyebarkan dakwah dan tetap sabar dan moga kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan insyaAllah.
Okay? Jadi sekian saja podcast untuk kali ini bersama dengan saudari Idin Ramli, dan insya-Allah kita akan jumpa di podcast Borak Tarbiyah bersama dengan panel seterusnya. Who knows siapa lagi kalau bukan bersama dengan Anik Muhai di podcast Borak Tarbiyah. Sekian saja daripada saya, Anik Muhai signing off. Assalamualaikum. Bye.